Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada Tan Sri Speaker. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan buka untuk mereka keberkatan-keberkatan daripada langit dan juga bumi, tapi sayangnya mereka tidak percaya. Lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka telah perolehi. Ayat ini menjelaskan kepada kita panduan kepada sebuah negara untuk mendapatkan keberkatan hasil mahsul negara dan juga perbelanjaan negara. Iaitu dua anak kunci yang mesti diambil perhatian oleh setiap kerajaan. Yang pertamanya beriman kepada Allah, yang keduanya bertakwa kepada Allah. Antara makna beriman ialah yakin bahawa rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu mestilah segala perbelanjaan yang kita dapat dibelanjakan pada tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan rezeki yang berterusan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bertakwa bererti sikap berhati-hati dalam membelanjakan setiap perkara harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi harta merupakan perkara yang awal dihisab oleh Allah pada hari akhirat. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama amrin yaumal qiyamah hatta yusal an arba. Akan terus dua kaki anak Adam tidak berganjak pada hari kiamat hingga disoal 4 perkara, antaranya tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari manakah punca didapat dan ke manakah dibelanjakan. Dalam kita bincang tentang persoalan perbelanjaan atau bajet pada tahun 2014, perkara yang perlu kita perhatian ialah bagaimanakah konsep belanjawan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya petik dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya firman Allah dalam surah Al-Furqan, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila mereka berbelanja, mereka tidak boros, mereka juga tidak kedekut, dan adalah perbelanjaannya pertengahan antara keduanya. Yang kedua, Allah Taala berfirman, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah berbelanja orang yang berkelapangan berdasarkan kelapangannya, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendak dia berbelanja berdasarkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita dua prinsip. Pertama sekali, berbelanja berdasarkan kemampuan. Yang kedua, berbelanja secara berhemah. Dan dua prinsip inilah yang saya lihat gagal untuk dihayati oleh bajet 2014 dan juga dihayati oleh bajet-bajet sebelum yang dibentangkan oleh kerajaan. Kerana apa yang kita saksikan ialah belanjawan yang dibentangkan masih lagi bersifat defisit hingga 40 bilion. Defisit ini kalau ia berlaku untuk kali pertama tidak mengapa, tetapi ia telah berlaku juga tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, dan begitu seterusnya berlaku defisit yang berpanjangan. Adakah defisit ini berlaku kerana kekurangan hasil? Jawapannya tidak. Kerana kalau kita lihat pada laporan audit negara menunjukkan kepada kita bahawa di sana berlaku banyak pembaziran dalam pengurusan harta negara. Seperti disebut oleh Ketua Audit Negara di awal laporan buku berkaitan kerajaan persekutuan buku 1, siri 1 dan siri 2, menyatakan dengan jelas antaranya persoalan pembaziran yang berlaku. Oleh itu, bila kita katakan berlakunya pembaziran, maka kita mengajak kerajaan untuk menangani terlebih dahulu pembaziran yang berlaku. Kerana pembaziran yang berlaku itu menarik barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kata rezeki tak cukup, duit tak cukup untuk tampung pelbagai perbelanjaan. Perlu kita ingat sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kerajaan, bagi sebuah negara yang meletakkan Islam, agama persekutuan, perlu yakin bahawa persoalan keberkatan, rezeki ataupun hasil masuk negara sangat penting. Kerana barakah ini satu konsep yang tak nampak di mata tetapi dapat kita rasai dalam kehidupan kita seharian. Apakah yang dimaksudkan dengan barakah?
Barakah ini kalau kita petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna na'kul wala nashba." Kami ni makan tapi tak kenyang-kenyang. Kenapa ya Rasulullah? Makannya banyak tapi tak rasa kenyang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Barangkali kamu ni makan secara berselera, tidak berjamaah, tidak bersama-sama beramai-ramai ketika makan. Fashtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi. Maka berhimpunlah kamu ketika makan, pasti akan diberkati oleh Allah. Yang kita nak ambil dari sini ialah cerita bagaimana bila tidak ada barakah menyebabkan harta yang ada tak cukup. Dan itulah yang kita berlaku negara kita pada hari ini. Tidak cukupnya hasil masuk negeri hingga kita hari ini terpaksa berhutang dengan jumlah yang banyak, walaupun kerajaan menyatakan tidak mengapa kerana hutang itu masih dapat dikawal. Tapi kita menyatakan bahawa keadaan hutang itu menunjukkan kepada kita bimbang bahawa ia adalah petanda awal kita ditarik berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam persoalan hutang, walaupun kerajaan menyatakan tidak mengapa kita hanya berhutang dalam negeri saja yang masih boleh kawal, kita peringatkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku mohon lindung kepada kamu daripada rasa lemah dan juga malas, rasa penakut dan juga kedekut, dan juga aku mohon lindung kepadamu ya Allah daripada hutang keliling pinggang dan penguasaan manusia lain ke atas kami. Ini doa Nabi menunjukkan kepada kita bahawa hutang bukan suatu yang sepatut menjadi sebahagian daripada cara perbelanjaan negara. Saya nak petik bagaimana laporan kewangan yang dibentangkan, yang diedarkan kepada kita. Kalau kita lihat belanjawan 2012, dalam belanjawan 2012 yang dibentangkan dulu, kerajaan mensasarkan perbelanjaan 232 bilion. Tetapi belanja sebenar berdasarkan laporan kewangan ialah 257 bilion. Berarti defisit sebanyak 25 bilion. Hasil sebenar kerajaan 2012 berdasarkan laporan ialah 208 bilion. Sedangkan belanja sebenar ialah 257 bilion. Berarti defisit sebanyak 49 bilion. Dan hutang awam ialah banyak 501 bilion. Campur dengan pelbagai liability 276 bilion, berarti kerajaan sedang menanggung liability semuanya 777 bilion. Dalam keadaan aset kerajaan persekutuan yang dapat dikutip dari pinjaman yang boleh tuntut dan pelaburan hanya berjumlah 122 bilion. Saya mengajak kerajaan untuk melihat surah Yusuf. Kisah Nabi Allah Yusuf AS menguruskan kewangan negara yang membolehkan kerajaan menyediakan reserve kewangan yang banyak untuk berhadapan dengan situasi dan keadaan yang tidak mengizinkan, yang memberatkan kita dari segi ekonominya. Artinya kerajaan mesti ada reserve kewangan pada masa hadapan. Kalau hutang berterusan dan defisit berpanjangan, mana mungkin kerajaan mempunyai harta yang menjadi reserve pada masa akan datang. Kerana itulah kita mengajak kerajaan untuk melihat lebih halus perkara prinsip-prinsip ini agar kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat juga bila mana kerajaan berhadapan dengan masalah kewangan dan disebutkan dalam pembentangan bajet untuk menangani fiskal kewangan negara, maka kerajaan mencadangkan pelbagai perkara. Antara yang dicadangkan ialah penarikan balik subsidi gula dengan alasan yang bagi saya ramai orang dah bahas, alasan kesihatan yang tak dapat diterima. Tapi lebih penting lagi ialah untuk menangani masalah defisit kewangan ini, maka kerajaan mencadangkan GST. Hakikatnya, adakah GST dicadangkan untuk betul-betul kita menangani masalah kewangan, ataupun GST dicadangkan untuk menampung kebocoran dan ketirisan? Kalau GST digunakan untuk menampung ketirisan dan kebocoran, maka ia adalah bercanggah dengan Islam. Saya petik kata-kata seorang ulama terkenal, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika mana kerajaan di zaman beliau, iaitu pemerintah bernama Raja Zahir Bebres, yang meminta ulama mengeluarkan fatwa membolehkan kerajaan mengambil cukai daripada rakyat untuk menampung keperluan kewangan yang tidak cukup. Lalu kata Imam Nawawi, sekiranya kerajaan telah mengeluarkan semua harta-harta yang mewah yang digunakan secara membazir dalam istana negara, digunakan sepenuhnya untuk menampung keperluan kewangan, maka kalau tak cukup juga di kala itu akan kufatwakan boleh mengambil cukai rakyat. Itu satu. Berlaku juga zaman
Sultan ulama bernama Izzuddin Ibn Abdis Salam di Mesir. Situasi yang sama juga. Di mana pemerintah ketika itu meminta ulama keluarkan fatwa untuk membolehkan cukai diambil daripada rakyat, maka kata Sultan ulama Izzuddin Ibn Abdis Salam, sekiranya segala harta di istana kerajaan digunakan sebaik mungkin, dilaburkan, dicairkan untuk menampung kekurangan, maka di kala itu kalau tidak cukup juga, barulah ku fatwakan membolehkan mengambil cukai daripada rakyat. Cukai pada hari ini, GST sebagai contoh, bagi saya bercanggah dengan Islam. Saya kena tekankan perkara ini, bercanggah dengan Islam. Kenapa saya katakan bercanggah dengan Islam? Pertama sekali, syarat pengambilan cukai, ada 3 syarat disebut oleh Dr. Yusuf Qardawi, ulama terkenal. Antara yang penting ialah cukai tidak diambil daripada semua lapisan rakyat, tanpa membezakan kaya dan juga miskin. GST cukai melibatkan miskin dan kaya yang diambil. Sedangkan kaedah cukai dalam Islam ialah tu'khaz min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya, wa tu'ta fuqara'ahum, dan diagihkan, digunakan untuk masalah orang-orang miskin kalangan mereka. Dari sudut indah GST bercanggah dengan Islam. Yang kedua, syarat pengambilan cukai ialah mesti tidak ada sebarang ketirisan dan juga pembocoran dalam pengurusan kewangan negara. Laporan audit negara jelas menunjukkan kepada kita berlaku pembaziran, kebocoran yang sangat banyak, yang tak perlu saya senaraikan, cukup saudara semua boleh baca menerusi laporan audit negara. Yang ketiga, syarat untuk membolehkan diambil cukai ialah mesti tidak dilaburkan, digunakan pada perkara-perkara maksiat. Saya ambil contoh mudah, isu yang berlaku iaitu 1.6 juta yang digunakan oleh Kementerian Belia dan Sukan, walaupun dinafikan kemudian oleh Menteri Terbabit, bekas Menteri Terbabit, yang digunakan untuk projek konsert K-pop adalah bercanggah dengan Islam, dan pembaziran seumpama itu tak mewajarkan kerajaan mengambil cukai daripada rakyat. Ini 3 asas penting yang mesti dapat perhatian oleh kerajaan. Untuk itu saya menegaskan bahawa GST sepatutnya dikaji balik oleh kerajaan dan ditarik oleh kerajaan, dan mesti mengenakan cukai yang hanya diambil daripada orang-orang kaya sahaja dan digunakan kepada orang-orang miskin. Untuk akhirnya saya nak sebutkan sedikit ketidaktelusan dalam pengurusan negara. Kalau kita baca laporan audit negara sebagai contoh, kita akan jumpa bila melibatkan pembangunan, ayat atau perkataan tidak ikut spesifikasi terlalu banyak dalam laporan audit negara. Saya nak ambil contoh berlakulah di kawasan saya sendiri, di Parlimen Kuala Nerus, isu pengambilan tanah kampung Banggur Donas untuk lebuh raya fasa 2 Kampung Jerang Banggur Tuan Muda. Kalau kita cek laporan audit negara untuk negeri Terengganu 2011, mengesahkan bahawa pembinaan jalan tersebut dibuat tanpa menjalankan kajian keadaan fizikal tanah, accessibility serta isu-isu sosial dan ekonomi penduduk tempatan. Maknanya audit mengesahkan tak ikut kaedah yang sebenarnya, dan sebabkan audit juga mengesahkan bahawa tiada notis di bawah Seksyen 4 Akta Pengelolaan Tanah dibuat. Maknanya kalau duit telah dikeluarkan untuk pembangunan di tempat ini sedangkan ia tidak ikut peraturan, tidakkah itu suatu pembaziran? Begitu juga kita minta, berdasarkan keadaan inilah saya memohon agar projek pengelolaan tanah itu dibatalkan kerana pertamanya menzalimi hak rakyat 22 orang penduduk di tempat berkenaan dan tiada ketulusan dan tak ikut peraturan, dan bagi saya ia berniat jahat kerana menafikan hak rakyat. Tuan Speaker, untuk akhirnya saya menyatakan, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga segala belanja yang kita gunakan ini diberkati oleh Allah dan akhirnya akan membawa kepada kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Aqulu qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.